Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Dr. Rozani Zam Zakaria. Hari ini saya akan berkongsi preview buku terbaru saya, Solusi Stres. Anda mungkin sudah mengenali sebelum ni buku Aku Nabi Isa yang saya tulis dengan menghimpunkan 10 anekdot kisah tentang individu yang diuji dengan pelbagai kisah penyakit mental, dan kemudian disambung dengan penulisan saya yang juga lahir tahun ini, Psikologi Si Kecil, dengan tagline 50 pesan psikologi anak-anak untuk ibu bapa. Saya menulis 50 bab khusus saya dedikasikan untuk ibu bapa belajar memahami psikologi anak-anak agar kita menjadi ibu bapa yang lebih baik. Dan yang terkini, buah tangan untuk semua, penulisan saya di hujung 2021 ini dengan tajuk Solusi Stres, dengan tagline-nya 101 tip praktikal kendali stres. Jadi saya nak kongsi apa yang anda akan dapat bila anda beli buku Solusi Stres. Jadi anda akan dapat bungkusan macam ni, dan bila anda buka, kat dalamnya ada buku. Dah tentulah dapat buku kan, order buku takkan dapat sofa. Jadi anda akan dapat Solusi Stres, buku setebal 250 muka surat ini. Ada beberapa bab dalam dia. Kita tengok sikit-sikit dulu apa yang ada. Cover dia special. Sahabat saya, Arif Fadlan, yang buat. Anda akan nampak otak ada 2 titik penting, titik merah dan di belakang ada titik biru yang merupakan simbolik kepada 2 perkara. Struktur amigdala yang selalu menjadi titik punca kepada stres, dan frontal lobe tanda biru ini yang merupakan antara punca ataupun pusat di mana rasional kita disusun. Jadi stres diurus dengan rasional. So itu simbolik kepada cover Solusi Stres ni. Alright. So kalau beli special daripada saya akan ada autograf. Kalau tak ada, jangan marah, jangan menangis. Buku dia masih sama, konten dia masih sama, insya-Allah. So buku ni terbitan White Coat. Editor dia Dr. Anwar Fazal. So saya nak tunjuk sikit dalam dia, ada apa kat dalam dia. So buku ni ada 14 bab, dan ada 14 bab yang mana dalam setiap bab ini, penulisan ini ditulis dalam bentuk soal jawab, soalan jawapan tentang topik yang saya kongsikan. So antara yang favourite saya, of course kita start dengan bercerita tentang mental dan stress, tapi dalam bab 6 bingkas. Ini antara bab favourite saya. Bab bingkas saya cerita tentang tips untuk membina resilient. So kita belajar tentang swacinta, kita belajar tentang self care, dan juga saya akan kongsikan banyak dalam tips bangun, di mana saya kongsikan tips stop, tips A, B, C, D, E, antara tips yang anda boleh lakukan secara praktikal. Bab jiwa cerita tentang spiritual, kerja, ajal, sosial, wabak, rawat. Okay, so itu antara tajuk-tajuk bab dia. Okay, so macam biasa, buku saya ni ayat dia simple saja, insya-Allah mudah dipahami. Kalau siapa yang selalu dengar talk saya, macam mana saya bercakap, macam tu juga saya menulis. Pengenalan ni special sebab saya akan mengenalkan anda dengan amigdala. In fact, amigdala ni sebenarnya adalah tajuk manuskrip buku ni sebelum dia jadi Solusi Stres. So ada apa dengan amigdala? Apa yang kita perlu tahu tentang amigdala? Nak tahu kena baca. And so dalam buku ni, selain perkongsian saya, akan ada titik-titik perhentian. Apa titik-titik perhentian dia? Ada 2. Satu, ada titik-titik perhentian nota untuk diri, dan ada juga titik-titik perhentian untuk anda refleksi diri. So itu antara yang special buku ni. Tak ada pada buku Psikologi Si Kecil. Anda boleh conteng-conteng sedikit. Jadi anda boleh tengok dia datang dalam bentuk soalan. Dan apa dia stres? Dan adakah semua stres tu tak baik? Dan apa yang dimaksudkan dengan stres yang toksik? Stres ni kecil je, bolehkah saya abaikan? Apa perbezaan antara stres, depresi, anxiety? Apa tanda-tanda stres? Adakah semua orang mengalami stres yang sama? Dan so itu antara bentuk-bentuk persoalan yang saya kongsikan, dan dalam masa yang sama saya jawab persoalan-persoalan tersebut. Okay, so selain stres, sebenarnya saya juga kongsi tentang burnout, self-harm, depression, tentang
stres dekat tempat kerja. So ada banyak poin-poin yang berkait dengan isu kesihatan mental. Saya selang-selikan dengan refleksi spiritual, dan untuk kita melihat apa yang kita boleh kutip mutiara-mutiara daripada Al-Quran dan Sunnah dan hadis tentang bagaimana kita nak mengendalikan stres. Ada cerita tentang self-compassion dan 7 perkara yang anda boleh buat untuk suacinta. So saya kongsikan juga dalam ni. Dan ada antara favourite saya dalam buku ni adalah saya tulis tips-tips tentang macam mana nak implement some psychological techniques yang selalunya kita kongsikan dengan pesakit, tapi kita sendiri boleh lakukan dalam kehidupan kita. Contohnya teknik STOP, 10B yang biasa kita dengar, dan kemudian A, B, C, D, E ni favourite saya, A, B, C, D, E. So ada apa dengan A, B, C, D, E, macam mana nak apply A, B, C, D, E. So ada dalam ni. Sama juga ada A, B, C, D, E, F untuk overthinking, dan pun juga saya kongsikan dekat sini. Teknik grounding, mindfulness pun saya kongsikan juga dekat sini. Bukan setakat teori, tapi ajar macam mana nak buat dan bagaimana aktiviti yang kita boleh buat untuk bantu untuk bertenang. Dan juga antara yang anda boleh jumpa dalam ni adalah teori-teori yang mana anda boleh relate dengan kehidupan seharian. Macam mana teori tentang neurotransmitter yang kita boleh translate into apa yang kita boleh buat dalam kehidupan seharian. Dan juga antara favourite saya topik bangun. Bab bangun ni, dah tenang dah ni, nak buat apa? So bab bangun ni cerita tentang problem solving skills, kemahiran menguruskan masalah. And so cerita tentang actual problem, eventual problem. Macam mana nak settle actual problem, macam mana nak settle eventual problem. Ini gambar rajah yang favourite dan yang biasanya saya kongsi dalam talk saya, tapi ditranslate dan dikongsikan dalam buku ni. So ada banyak perkara yang anda boleh pelajari dalam persoalan dan jawapan yang saya kongsikan dalam buku ni. Yang ni bab tentang macam mana nak bantu kenalan yang ada masalah mencerdaskan diri, yang kita boleh relate dengan apa juga isu kesihatan mental dan kita nak bantu. Alright, so macam tu dulu pengenalan, overview buku Solusi Stres. Ingat, hidup akan hambar tanpa stres, tapi bukan semua stres tu menjadikan kita manusia yang lebih baik. Ada stres yang datang dalam hidup kita ini persis seperti tetamu yang toksik, yang singgah dan kemudiannya menjajah minda kita. Jadi macam mana nak elak stres tu menjajah minda kita? Cari, rungkaikan persoalan tersebut dalam buku Solusi Stres terbitan White Coat. Dapatkan dekat link dalam ruangan komen, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.